Assalamualaikum, salam sejahtera. Macam biasa, setiap malam Rabu, anda kini sedang menyaksikan Gaspirasi bersama dengan saya, pengacara anda, Ghazali Zawawi. Sebelum itu, nak sapa dulu anda yang menonton kita pada malam ini. Apa khabar semuanya? Diharapkan anda sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, baik-baik sahaja dan sentiasa positif. Namun kepada mereka yang mungkin sedang diduga pada ketika ini, walaupun kita tak pernah berjumpa, tak pernah bersua, namun percayalah, macam biasa saya nak pesan semuanya, pasti akan kembali normal dan baik seperti sedia kala. Terus bertabah, okey? Baik, Gaspirasi pada malam ini kita akan angkat cerita orang kita, kisah orang kita pun bersempena dengan sambutan Hari Wanita Sedunia yang disambut pada 8 Mac setiap tahun. Kita akan bersama dengan single fighter, seorang ibu tunggal yang sangat cekal mengharungi kehidupan beliau, sangat tabah dan kuat menjalani kehidupan demi anaknya, berdepan dengan pelbagai dugaan sebagai ibu tunggal dan berdepan dengan ujian dan cabaran dalam bidang keusahawanan. Jadi, sebelum kita bersama dengan tetamu kita pada malam ini, apa kata kita saksikan VT ini dahulu. Itulah dia, a fighter. Dialah ibu, dialah bapa kepada seorang anak, Muhammad Elias namanya, yang berumur 7 tahun. Dan untuk pengetahuan penonton, beliau juga adalah pengusaha untuk perniagaan kedai elektrik yang sudah beroperasi lebih kurang 30 tahun. Azura's Hampers and Gift Supply, juga perniagaan inap desa atau homestay. Dan apa yang lebih menarik, beliau kini, ialah kata orang, seorang ibu tunggal memang kuat walaupun sibuk macam ni sekalipun. Beliau kini sedang melanjutkan pengajian dalam PhD dalam management. Bayangkan macam mana pengurusan masa itu dia lakukan. Jadi kita bersama dengan seorang single fighter ini. Kita persilakan kepada anda, perkenalkan kepada anda pada malam ini di Gaspirasi, Puan Elisa Azura Ali. Assalamualaikum. Apa khabar, Puan? Waalaikumsalam. Terima kasih sudi datang ke Gaspirasi. Alhamdulillah. Baik, Puan. Terima kasih juga sebab menjemput kami untuk episod kali itu. Ya Allah, sama-sama. Kami orang sebenarnya sangat berbesar hati menerima seorang wanita berjiwa angkasa ini. Dan untuk pengetahuan penonton, sebelum kita nak melanjutkan perbicaraan kita nak ucap dahulu selamat Hari Wanita kepada Puan Elisa sendiri, juga kepada wanita-wanita di luar sana. Semoga terus tabah menjalani kehidupan anda. Baik, Puan Elisa. Terus sahaja ke topik kita pada hari ini, tahun ke-8 perceraian Puan Elisa bersama dengan bekas suami. Boleh diceritakan terlebih dahulu bila perceraian itu berlaku dan apa yang berlaku pada ketika itu? Saya menjadi seorang ibu tunggal dan bercerai 1 tahun sebelum, pada tahun 2013, dan ketika itu yang berlaku adalah ketidaksefahaman antara kami. Jadi kita meneruskan untuk lebih baik berpisah. Dan pada masa itu juga saya tengah mengandung dan Allah Allah menjadikan semua yang berlaku itu ada hikmah. Ada hikmah. Bukan tujuan kita untuk mengimbau kembali kenangan pahit dalam fasa kehidupan Puan Elisa ini, tapi pada masa itu pernah tak rasa ragu-ragu untuk akhirnya memutuskan perceraian sebagai langkah yang diambil dalam perkahwinan? Yes, definitely. Sebab masa tu actually kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. How to raise up children, seorang anak yang memang kita tak pernah ada pengalaman langsung. Dan masa itulah timbulnya keraguan untuk menghadapi masa hadapan. Dan saya memang sangat-sangat perlukan moral support daripada keluarga, orang sekeliling saya, yang mana pernah satu ketika saya rasa sangat down. Saya sangat down dan saya rasa macam mana saya nak teruskan kehidupan. Dikala saya tak pernah ada pengalaman, dikala rumah tangga baru di awal berusia, di awal tahun,
dan saya mengimpikan sebenarnya sebuah rumah tangga yang bahagia. Yang indah. Namun itulah kata orang, siapa sangka hujan di tengah hari kan? Puan Elisa, kita tahu bahawa perkahwinan ini adalah satu perkara yang indah dan kita tidak mahu itu adalah jalan yang kita ambil untuk mendamaikan kedua-dua belah pihak. Tapi menjadi seorang ibu tunggal, saya boleh katakan dalam situasi secara tiba-tiba ini bukan mudah sebenarnya, terutamanya ketika masih mengandung Elias pada masa itu. Bayangkan nak memikirkan lagi bagaimana nak membesarkan Elias ini seorang diri. So what are the struggles yang dihadapi oleh Puan Elisa ketika mengandung Elias dan melahirkan anak tanpa seorang ayah? Struggle yang paling saya rasa ketika itu adalah everything dilakukan sendirian. Nak pergi ke klinik, nak pergi ke mana-mana, nak pergi menyediakan persiapan untuk delivery, dan itu adalah sesuatu yang sangat mencabar mental dan emosi. Dan saya sentiasa berdoa semoga ketika itu ada satu perubahan yang besar yang berlaku, which is saya masih boleh untuk memperbaiki keadaan rumah tangga. Tapi nampaknya Allah telah menjodohkan cara yang berbeza. Dan sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang wanita, saya I have to be strong. Betul. Not only untuk diri sendiri tetapi untuk anak yang bakal lahir. Dan alhamdulillah pada ketika itu saya lihat di situ sokongan daripada semua orang sangat penting untuk emosi. Dan pernah berlaku satu ketika saya pernah dinasihatkan oleh ibu saya sendiri bahawa if you have lose someone, you definitely don't want to lose another one. So masa itulah saya sedar bahawa untuk lose anak yang dikandung, saya terasa lebih baik saya berkorban diri sendiri, berkorban rumah tangga untuk sesuatu yang saya sayang. Perasaan tu, sebab secara kebiasaannya apabila anak pertama dilahirkan pastinya menjadi satu kenangan yang cukup indah dan bermakna. Namun tanpa kehadiran seorang ayah pada ketika itu, agak-agaknya siapa yang mengazankan Muhammad Elias pada ketika itu? Saat-saat macam ni saya memang takkan pernah lupa dalam hidup saya bahawa sekeliling saya keluarga lah yang memain peranan penting. Saya delivery dalam deliver room adalah bersama ibu saya. Yang mana dia ketika itu menemani saya subuh, dan ayah saya juga turut berada bersama saya untuk mengazankan Muhammad Elias. Dan perkara itu berterusan, maksudnya berterusan which is my mom and my dad menjadi orang pertama setiap kali apa yang berlaku. So, contohnya kalau macam kan Elias baru mula sekolah, so yang menghantar awal pagi yang bersemangat pun mak bapak saya. Sebab dia satu-satunya yang berada dekat rumah. Dan dia orang tak nak terlepas the moment yang indah macam tu. Sebab selalunya isteri ni bila fasa-fasa nak melahirkan anak ini lebih, orang kata, gelagat dia lebih manja kepada suami. Tapi berbeza kepada Pak Elisa, tanpa seorang suami pada ketika itu, sifat manja itu terpaksa dilupakan. Dan dengan cerita Nya sempat mandi, sempat solat subuh, pandai jaga diri sebelum nak deliver baby masa saya. Boleh ceritakan Puan Elisa? Betul. Saya ketika yang dinasihatkan oleh ibu saya berkenaan not to lose someone for the second time. So saya bagi tahu kepada diri saya bahawa saya nak jadi kuat. Saya nak jadi kuat untuk diri sendiri dan untuk anak yang bakal dilahir. Dan saya tak nak menyusahkan orang sekeliling saya. It's enough untuk saya menyusahkan orang sekeliling dengan keadaan dan dengan perihal cerita rumah tangga. So semuanya dilakukan dengan sendiri, terutama pada pagi subuh tersebut pada 15 Februari 2014. Pagi tu saya dah rasa nak nak melahirkan Muhammad Elias. So pagi saya sempat memandikan diri, membersihkan diri dan dan solat subuh dahulu sebelum pergi ke BMC. Cantik sahaja perjalanan, dipermudahkan semuanya. Baik, leadership itu sangat penting dalam perniagaan. Biarpun bergelar sebagai seorang wanita, tetap perlu menjadi contoh kepada orang lain dan tegas dalam decision making. Bila bercakap mengenai being firm dan ketegasan ini, seperti yang diceritakan oleh Puan Elisa, ada di antara orang sekeliling yang mengeluarkan komentar dan kritikan mengatakan being firm dan tegas ini adalah faktor
faktor kepada perpisahan Puan Elisa bersama dengan bekas suami. Bagaimana Puan Elisa menepis persepsi itu? Salahkah menjadi tegas dalam satu perhubungan? Jika tidak salah, bagaimana perkara itu boleh dilakukan? Menjadi seorang yang tegas adalah perlu, sebagai pemangkin kepada satu decision making yang akan dibuat. Tetapi tegas itu bertempat sebenarnya. Tegas itu bertempat setelah bertempat. Jadi apabila kita telah melalui fasa counselling, kita telah melalui fasa diskusi, discussion dengan pasangan, dan apabila tidak ada kata persetujuan, jadi being firm is important. Betul. Sebab being firm and menjadi seorang yang tegas adalah untuk sebagai pembangkit kepada diri sendiri. Betul. Otherwise, kalau tak macam tu, orang di luar mungkin akan pandang serong terhadap seorang ibu tunggal. Being firm bukan bermaksud being rude. Yes. Dan melihat kepada sikap Puan Elisa pada hari ini dengan sikap yang ditunjukkan ini, saya yakin dan percaya bahawa Malaysia akan mencapai aspirasi untuk menjadi sebuah negara yang mana wanitanya 30% akan menjadi golongan pembuat keputusan bukan sahaja dalam kehidupan mereka tetapi dalam bidang keusahawanan. Penonton di rumah, jangan pernah terpengaruh untuk meluangkan masa dan tenaga yang sudah sedia ada terbatas semata-mata untuk menguruskan persepsi dan komentar orang lain. It's okay kerana especially lah sebagai seorang ibu tunggal, satu-satunya fokus yang perlu diberikan perhatian adalah untuk anak-anak dan untuk self-enrichment diri sendiri. Selepas ini banyak lagi perkongsian kita hanya dalam Gaspirasi. Penonton di rumah, jangan pernah takut berjuang sendiri kerana dalam perjalanan kita itu pasti ada Tuhan sentiasa menyertai. Kembali lagi dalam Gaspirasi, pastinya bersama dengan single mom, single fighter, masih lagi bersama dengan Puan Elisa. Jadi Puan Elisa, berpindah kepada soalan seterusnya, kita nak tanya juga, ada segelintir orang berpendapat bahawa ibu tunggal ini, mereka berjaya disebabkan tanggungjawab childcare ataupun menjaga anak-anak ini diletakkan kepada ibu bapa. Jadi berbeza sebenarnya untuk Puan Elisa kerana tanggungjawab menjaga anaknya, Mama Elias, dipikul sepenuhnya oleh Puan Elisa. Bagaimana Puan Elisa melihat ini sebagai satu cabaran dan pada masa yang sama boleh merapatkan lagi hubungan antara seorang ibu dan anak? Pada ketika itu, saya disebabkan saya sangat-sangat attached dengan anak. Jadi saya fikir saya lebih rela untuk menjaga sendiri anak-anak dan ibu bapa hanyalah sebagai pembantu, membantu saya untuk menjaga anak. Dan yang paling penting, anak itu dia akan dapat attachment yang sangat dekat supaya secara tidak langsung saya akan belajar sikap dia, saya akan mendidik dia lebih sepenuhnya kepada diri saya berbanding saya tinggalkan dengan ibu bapa, memohon bantuan daripada ibu bapa untuk melihat anak tersebut. Anak membesar di depan mata adalah sangat-sangat berbeza dan attachment tu sangat rapat. Sehingga kan ke mana-mana saya pergi, walaupun pada satu ketika sehingga ke hari ini, kalau saya ke dapur, dia juga akan turut ke dapur. Yang masak juga? Yes. Kalau pergi ke bilik, dia akan follow ke bilik. Dia seolah-olah 1 minit, 5 saat hilang pun dia akan bertanya, sekurang-kurangnya, where are you? Attachment yang begitu, actually kita sangat susah untuk dapatkan daripada anak. Sebab anak, perkembangan dia berbeza. Dia pada masa yang sama, mungkin dia akan mempunyai kawan-kawan yang di sekeliling dia. So that as a mother, you can monitor perkembangan anak tersebut. Betul. Dan Elias ini ibarat BFF kita, best friend kita pun. Abang kata orang Sarawak, nyala handbag maknya, duduk kiling ikut maknya. Di tempat kerja mungkin diluangkan masa juga bersama dengan Elias. Yes, saya bawa dia pergi ke kedai setiap hari. Pergi makan setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Everything we do together. Travel
sama-sama. Travel sama-sama. Yes, sebab daripada situ saya pernah katakan dengan diri saya sendiri, I want to test this little Ilyas. Okay, adakah stigma seorang ibu yang sangat attached dengan anak tu, adakah anak tu seorang yang sangat manja? But no, it's not. He is a very matured little kid yang apa pun yang saya ajar, apa yang saya suruh dia buat buat dan dia behave. So bila travel saya akan lihat sikap dia, saya akan lihat macam mana dia adapt dengan environment dan dengan orang-orang dewasa sekeliling dia. Oh, maksudnya ini satu tips pembelajaran dalam institusi kekeluargaan. Kalau kita nak didik anak kita untuk menjadi berdikari, tak semata-mata caranya membiarkan mereka bersendirian, tetapi bersama dengan mereka setiap masa, tetapi always being firm with them. Kalau diorang buat salah, kita tegur. Puan Elisa, itulah kata orang, rezeki itu sentiasa ada. Ya, kita kena sentiasa percaya anak itu adalah penyumbang kepada rezeki dalam kehidupan kita. Dari segi financial, bukan sahaja ibu tunggal, golongan ibu dan bapa, pasangan ibu bapa sendiri sentiasa khawatir, sentiasa bimbang dengan isu financial dan kewangan ini demi kebajikan anak-anak. Apatah lagi tanggungjawab ini dipikul oleh seorang sahaja yang bergelar ibu tunggal. Jadi pada pandangan Puan Elisa, bagaimana Puan Elisa melihat bahawa seorang ibu tunggal itu perlu untuk mempelbagaikan kemahiran mereka dan bangkit mendepani cabaran? Awalnya saya memang agak risau sebab semua tanggungjawab saya pikul. Adapun pada bahagian yang tertentu yang dibantu oleh setengah pihak yang berkenaan, tetapi sepenuhnya akan adalah pada saya. Dan saya melihat seorang ibu tunggal, dia perlu mempelbagaikan skill supaya dia dapat mencari nafkah dalam pelbagai cara. Do not limit yourself. Kerana kalau you limit yourself, then hanya berada dekat takut yang lama. Betul. Jadi skill leadership is very important sebab dekat situlah kita akan pelbagaikan kemahiran kendiri. Betul. Dan we will find which one is the best suit dengan diri sendiri. Yes. Single mom, single fighter, kena sentiasa diversify kebolehan kita walau serendah mana pun keadaan yang kita alami. Dengan ilmu dan pendidikan ini kita pasti berjaya dan kejayaan itu mudah untuk kita kecapi sebenarnya. Baik, penonton di rumah, kalau nak tahu, Isnin sampai Jumaat Elias sudah pun diatur oleh Puan Elisa untuk menghadiri tuition. Dan pastinya bukan mudah sebab Elias ni masih budak lagi, baru sahaja berumur 7 tahun. Jadi regardless of isu masa, kewangan dan sebagainya, mengapa Puan Elisa melihat bahawa pendidikan itu tetap menjadi prioriti untuk Elias? Saya pernah menerima kritikan mengatakan bahawa takkah terlalu awal untuk menghantar seorang budak yang berumur 7 tahun pergi ke tuition class. But bagi saya pendidikan itu sangat penting. We as a parent, kita sahaja yang tahu sejauh mana limitation our children. Kita sahaja yang tahu sejauh mana kelemahan dan kelebihan dia. So kita overcome dengan cara hantar tuition supaya pada permulaan awal ni dia dah cope up. So pendidikan tu penting. So untuk dia dah terbiasa, kalau dia biasa menghantar tuition, so dalam kelas they can adapt to the environment. Otherwise dia akan left behind dan dekat situ peranan sebagai ibu bapa akan lebih bertambah untuk mengajar anak. Sekurang-kurangnya dengan menghantar pergi tuition, dia akan lebih advance dan akan lebih belajar to be adapt dalam kelas. Maksudnya kalau di alam persekolahan yang sebenar tak adalah anak-anak ni culture shock. Tapi mungkin Elias akan tertanya juga, Mama tak belajar ke? Sebab Elias je yang dihantar ke tuition. Jadi bagaimana Puan Elias memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak ini dari segi pendidikan? Soalan tu dia pernah tanya kepada saya. Dia kata dia seorang sahaja yang dihantar untuk tuition. Kenapa hanya budak-budak? Kenapa tak orang dewasa? Saya bagi tahu dia, pelajaran has no limit. Betul. Education has no limit. As long as until you become an adult, kalau nak belajar, dipersilakan, teruskan. Dan saya memberi gambaran kepada dia bahawa pada umur apa sekalipun yang walaupun berada pada tahap
70 tahun, you still can have a lifelong learning process dan juga menyambung pelajaran. Dan saya bersama-sama dengan dia, saya terangkan kepada dia bahawa I am with you. Saya sambung belajar dan saya bagi tahu dekat dia, kita become companion. Jadi sama-sama kita belajar, dan untuk menyemarakkan semangat, saya bagi tahu, okey, kita tengok siapa yang akan habis awal nanti, siapa yang akan graduate lebih awal. Sebenarnya itu adalah salah satu teknik untuk saya bagi dia semangat bahawa tuition is nothing. Mungkin kata-kata Puan Elisa kepada Elias, kalau Mama boleh sibuk mana sekalipun, Mama boleh sambung pengajian ke peringkat PhD, Elias pun boleh. Okey, Puan Elisa, setiap ulang tahun hari kelahiran Elias, istimewanya Puan Elisa akan menulis nota khas buat Elias. Bukan semata-mata sekadar nak pengorbanan seorang ibu ini untuk dikenang, tetapi lebih untuk menghargai momen-momen manis bersama dengan anaknya. Jadi Puan Elisa, sekiranya Elias nanti sudah dewasa dan mengenal erti kehidupan, apa agak-agaknya kata-kata Puan Elisa kepada Elias? Silakan. Memang setiap tahun saya memang ada buat satu warkah khas untuk anak anda Ilyas. Warkah tersebut setiap tahun memang mengandungi intipati hati saya terhadap dia, melihat dia membesar di hadapan saya daripada dia baby sehingga dia besar. Dia akan tetap selamanya jadi anak kesayangan dan anak manja saya. Dan antara apa yang saya titipkan dalam nota khas tersebut adalah kasih sayang saya terhadap dia yang tidak berbelah bagi. Sekiranya dia dah dewasa, dia menonton kembali rancangan ini, saya hanya nak pesan kepada dia, jadilah seorang khalifah yang baik. Jadilah seorang lelaki yang menghormati ibu dan menghormati wanita di sekeliling. Dia dapat kasih sayang daripada semua. Dia tak pernah kurang pun satu. Jadi treat orang yang berada bersama dia ketika susah dan senang. Dan itulah. Mama tak pernah kurang satu pun kasih sayang. Dalam dunia selain Allah, Ilyas is number one. Kasih sayang yang tak berbelah bagi, semuanya dilakukan hanya kerana nak lihat Ilyas bahagia. Bahagia daripada segala perkara. So Ilyas, kalau lihat this temu bual, bila dah dewasa kelak, you should know that pengorbanan seorang mak is endless. Walau sampai dia menutup mata akhirnya. Saya doakan agar Elias akan menjadi anak yang soleh nanti, menjadi seorang khalifah seperti yang dikatakan oleh Puan Elisa. Benar kata orang, kasih sayang yang tanpa mengharapkan balasan serta tidak akan terbalas adalah kasih sayang seorang ibu. Baik, selepas ini banyak lagi perkongsian kita. Jangan ke mana-mana. Gaspirasi. Menyaksikan akan usaha gigih dia dalam bidang perniagaan sejak 7 tahun yang lepas, yang mana dia bermula dengan rumah sewa. Saya berharap usahanya akan berlanjutan, membuahkan hasil kerana memandangkan pada kegigihan beliau yang mana sanggup berusaha hingga kadang-kadang pukul 9 malam dan tetap membuka kedainya pada hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Oleh itu, saya berharap usahanya itu akan membuahkan kejayaan. Kami sebagai kedua ibu bapa kepada anak-anak kami, terutama kepada Elisa Zura dan Ilyas dan anak-anak saya yang lain, mendoakan mudah-mudahan Allah memberkati, merahmati perniagaan dan pekerjaan anak-anak kami dunia dan akhirat, dan selamat dunia dan akhirat.
Apa yang saya boleh kongsikan tentang Elisa adalah dia adalah seorang yang sangat baik hati, penyabar, tabah dan juga sangat rajin. Ramai yang tidak tahu tentang perkara ini, tentang Elisa. Dia telah melalui pelbagai cabaran dan rintangan untuk mencapai kejayaan yang dia ada sekarang. Disebabkan dia seorang ibu tunggal, banyak perkara yang tidak mudah, namun dia tidak putus asa. Apa yang saya boleh doakan untuk Elisa, I hope you can achieve more success in the future in your business and also make your son proud of you. Assalamualaikum semua. Saya sayang Mama. I love you Mama. Semoga Allah dapat jaga Mama hari-hari. Bye. Cute saja Elias Semoga Allah dapat jaga mama baik-baik. Itulah orang kata kasih sayang seorang ibu itu akan dikenang sampai bila-bila. Pendidikan itu sentiasa diutamakan oleh Puan Elisa. Penonton, pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis. Percayalah, pendidikan adalah senjata paling kuat yang boleh kita gunakan untuk mengubah dunia. Puan Elisa, 7 tahun bergelar sebagai seorang pensyarah. Ya, orang kata kerja tetap dan sebagainya. Macam mana boleh membuat keputusan untuk berhenti daripada menjadi seorang pensyarah ini? Sebenarnya ketika itu saya mengalami fasa yang agak turun, fasa down. Sebab ketika itu saya tidak tahu fokus yang mana satu. Tetapi yang paling penting ketika pada masa saya mengandung, fokus saya adalah anak. Dan saya tidak dapat membahagikan masa di antara anak, pekerjaan dan dalam masa yang sama penjagaan. Penjagaan yang telah ditubuhkan oleh kedua ibu bapa saya sejak 30 tahun yang lepas. Dan sekarang sebagai apprentice kepada perniagaan tersebut, jadi saya akhirnya membuat keputusan tersebut. Kedai elektrik kita tahu ianya lebih menjurus kepada bidang kejuruteraan yang kebiasaannya dilakukan oleh golongan lelaki. Kalau hamper dan menjual menjual barangan hantaran untuk perkahwinan itu normal, tetapi berbeza untuk Puan Elisa. Beliaulah yang menguruskan Azura's Hampers and Gift Supply, juga pada masa yang sama menguruskan kedai barangan elektrik Satok Jaya, 2 genre yang berbeza. Macam mana Puan Elisa melihat ini boleh menjadi contoh kepada usahawan yang lain? Memandangkan 2 perkara yang berbeza, yang mana genre dia pun berbeza. Jauh berbeza. Saya selalu bagi tahu kepada diri sendiri, sebagai seorang usahawan kita tak boleh limitkan diri kita. Betul. Okay, kalau saya melihat tak ada halangan, semua orang boleh buat. Usahawan dia take risk. Betul. Semua bisnes perniagaan ada risk. Begitu juga dengan kedai elektrik, begitu juga dengan kedai hamper. Tetapi disebabkan 2 perkara yang berbeza, so I have to be strong. Okey. Okey, 2 bidang yang mana saya kena uruskan kedai elektrik dan dalam masa yang sama minat sebenarnya terhadap kedai hamper. Okey. Dan kita kena create awareness. Okay, awareness terhadap minat kita sendiri, dan disebabkan tanggungjawab itu saya mengambil keputusan untuk bawa dua-dua perniagaan tersebut ke peringkat yang lebih tinggi. Macam mana alternatif yang dilakukan? Yelah kedai elektrik nak balut hamper lagi, bila ada barangan elektrik yang datang kita nak angkat lagi. Dahlah, barangan elektrik ni cabarannya adalah kalau anda perasan tak ada tiap tahun barangan elektrik itu rosak. Jadi mungkin kualiti dan kuantiti pembeli itu sedikit berkurangan kalau kita tak pandai ambil alternatif. How do you overcome that? We build trust. Okay, we build trust dengan our customer, our client. Sejauh mana kita pergi, sejauh mana kita beralih arah, customer akan come forward to us. Bidang yang telah diwujudkan, diasaskan oleh kedua ibu bapa saya, dia telah memang dah ada pun trust with the client. And also we need to understand what is the customer need. Okay, apa yang dia orang nak sebenarnya, apa yang kita follow teknologi. Dan dalam masa yang sama kita get in touch, keep in touch dengan our customer. Okay. Walaupun ke mana saja kita pergi, kita be friend dengan mereka. Jadi tak ada limit lah sebenarnya.
Okey, perniagaan itu tak ada limit. Jangan ingat perkara yang kebiasaannya dilakukan oleh golongan lelaki tak boleh dilakukan oleh seorang wanita ataupun ibu tunggal, single fighter ini. Puan Elisa, dalam bisnes ini we need to be smart. Lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik ini, ada sahaja mereka yang menjadi penggiat industri homestay buntu. Tak tahu apa lagi yang nak dilakukan kerana pelancongan itu terjejas. Jadi bagi Puan Elisa sendiri berbeza. Dari mana datangnya idea dan alternatif mengenai short term stay contract ini? Sebagai seorang usahawan, we must be able to make a forecast. Okey. Okay, kita kena pandai fokus. Pandemik kita bermula pada sekitar Januari 2020 dan dalam masa yang sama saya telah melihat pandemik itu sesuatu yang bakal besar. Dan ia tak mungkin berakhir dalam masa yang singkat. Dan pada hari ini saya bersyukur dengan tindakan saya yang fokus saya bahawa saya harus buat sesuatu untuk pusing short term stay contract daripada short term stay contract itu kepada apa yang berlaku pada hari ini, which is saya offer kontrak 1 tahun ataupun 6 bulan paling singkatlah kepada pegawai-pegawai yang transfer daripada Semenanjung ke Sarawak. Which is mereka memerlukan penempatan. Daripada kita tak ada sale, so kita tukarkan perkara tersebut dengan cara yang berbeza. Fokus is important. Betul. Daripada fokus itu kita akan ambil tindakan. Daripada 7 buah inap desa ini, berapa banyak yang mengaplikasikan short term stay contract ini? Saya stay dengan 5. Wow, itu dah lebih daripada cukup tu sebenarnya. 2 saya standby. Okey. Saya standby just in case ketika pandemic is over, vaksin sudah dah boleh mula didapati, saya akan mula balik. Apabila kontrak tersebut tamat, dengan secara sendirinya, kalau secara tidak langsung vaksin pun dah ada, itu terpulang kembali kepada budi bicara pengusaha itu sendiri sama dia nak ambil balik untuk buka ruang kepada tourism industry. Wow, bak kata Puan Elisa, if you can survive during this pandemic, you will survive in any challenge in the future. Selepas ini, banyak lagi perkongsian, jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Gaspirasi, penonton di rumah. Disangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Tak ada siapa yang menyangka perpisahan itu adalah jalan yang dipilih dalam sesebuah perkahwinan. Tiada siapa yang mahukan. Namun kepada Puan Elisa, setelah melalui fasa tersebut, bagaimana Puan Elisa melihat sisi kehidupan itu daripada sudut yang lebih positif yang memberi sinar dan harapan yang baru kepada Puan Elisa? Allah dah jadikan semuanya dah tertulis. So kita kena accept the fact. Cuma macam mana kita nak tunjukkan contoh yang baik kepada orang sekeliling bahawa stigma ibu tunggal itu tidak semestinya buruk, tidak semestinya hina. Ramai lagi ibu tunggal yang di luar yang kita sendiri boleh jadikan contoh dan kita sendiri boleh menunjuk contoh yang baik. Dan saya rasa untuk jadi seorang ibu tunggal yang kuat, untuk jadi seorang ibu tunggal yang berwibawa dan berdedikasi, itu sekurang-kurangnya it's worth to try. Itulah single mom, single fighter. Beri sahaja cabaran, mereka nampak setiap kelopongan dan peluang dalam cabaran itu. Namun Puan Elisa, sebagai anak sulung, pastinya kita perlu memberikan contoh yang terbaik kepada adik-beradik yang lain. Kita tidak mahu perpisahan ini berlaku dalam perkahwinan. Jadi regardless of apa yang berlaku ini, bagaimana Puan Elisa masih memberikan contoh yang terbaik kepada adik-beradik yang lain? Perkahwinan itu memang sesuatu yang diimpikan. Tetapi tidak semestinya apa berlaku kepada diri saya akan berlaku pada adik-beradik ataupun berlaku pada orang lain. Saya selalu menekankan komunikasi itu adalah penting dalam sesebuah perhubungan dan saya selalu menasihati mereka sekiranya mempunyai masalah, perkara itu haruslah diselesaikan cepat-cepat. Find a solution. Betul. Dan kena fikirkan tanggungjawab selepas itu. Anak, kita masih ada panjang lagi perjalanan. Bukan hanya sekat terhenti begitu sahaja, tetapi banyak lagi
perkara yang lebih besar, yang lebih will coming in. So itu adalah penting untuk kita tunjukkan kepada adik kita, keluarga kita bahawa to be a single parent, to be a single fighter, single mom fighter, bukannya stigma buruk yang bahagian positif, bahagian negatif yang ibu tunggal sentiasa hadapi. Walaupun ke mana sahaja kita pergi. Sekarang ibu tunggal di luar dia lebih positif. Saya sendiri lihat betapa kuatnya ibu tunggal di luar, dan begitu juga diri saya, dan saya tak nak bahawa apabila dikaitkan dengan ibu tunggal dia adalah seorang yang lemah. Betul. Jadi kita nak tunjukkan kepada adik-adik kita bahawa sebagai seorang kakak juga dia pun berhak untuk hidup bahagia walaupun tanpa seorang suami di sisi. Biarpun tanpa seorang suami di sisi. Dan saya kira jangan dilihat perpisahan ini dari sudut yang negatif. Kerana ternyata daripada cerita single fighter ini, seorang wanita berjiwa angkasa ini, perpisahan ini beliau tak lihat sebagai satu kelemahan tetapi memberi satu sinar harapan dan sisi yang lebih positif dalam kehidupan beliau. Penonton di rumah, apa yang kita dapat daripada temu bual bersama dengan Puan Elisa pada malam ini adalah jangan pernah takut untuk berjuang sendiri. Ingat, Tuhan pasti akan menyertai. Pendidikan itu perlu untuk kita sentiasa prioritikan, kerana pendidikan itu biarpun akarnya pahit tapi buahnya manis, dan pendidikan adalah senjata yang mampu mengubah dunia. Terima kasih Puan Elisa. Selamat menyambut Hari Wanita Sedunia kami ucapkan kepada single mom, single fighter ini, dan saya harapkan agar semua wanita di luar sana, walau seburuk manapun cabaran yang anda alami sekarang ini, teruslah bertabah, teruslah mewarnai kehidupan anda dan orang di sekeliling anda. Saya tunggu cerita sukses dan cerita inspirasi anda untuk episod Gaspirasi pada masa akan datang. Kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Selamat malam. Jaga diri.